Jadi berkaitan tajuk kita pada malam ini, peristiwa akhir zaman. Sememangnya kalau kita mengumpulkan nas-nas Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan akhir zaman, sememangnya kita dapat mengumpulkan ratusan nas-nas daripada kedua-dua sumber tadi. Tetapi insya-Allah malam ini secara santai, secara sederhana, saya mengutip sebuah hadis atau dengan lebih khusus hadis ke-10 daripada kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, yang mana merujuk kepada antara yang bakal berlaku di akhir zaman ini ialah bahaya kemewahan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam hadis yang dimaksudkan, an Ali bin Abi Talib yaqulu inna lajalusun ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil masjid idh tala'a Mus'ab bin Umair ma alaihi illa burdatun lahu marqu'atun bifarwin falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka lilladhi kana fihi minan ni'mah walladhi huwa al-yawma fihi summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullatin wa raha fi hullah wa wudi'at baina yadayhi safhatun wa rufi'at ukhra wa satartum buyutakum kama tustarul ka'bah. Qalu ya Rasulullah nahnu yawma idzin khairum minnal yawm natafazzagu lil ibadati wa nukfal mu'nah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la antumul yawma khairum minkum yawma idzin. Rawahu At-Tirmizi. Marilah sama-sama kita mengambil iktibar, mengambil istifadah dan kefahaman daripada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat besar, iaitu merujuk kepada khalifah Rasul yang keempat yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Talib. Beliau adalah merupakan sahabat yang dekat, yang akrab dengan Rasulullah, memandangkan Ali dan Rasulullah masih lagi mempunyai hubungan kekerabatan, persaudaraan yang dekat. Apa hubungan Rasulullah dan Sayyidina Ali, tuan-tuan? Sepupu. Lebih jauh lagi, Rasulullah mengahwinkan anak perempuannya Fatimah binti Muhammad dengan Ali bin Abi Talib. Bapa kepada Sayyidina Ali ini adalah bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abi Talib, atau nama sebenarnya ialah Abdul Manaf. Abi Talib ni satu bapa satu mak dengan bapa Nabi Abdullah, iaitu daripada ibu yang bernama Fatimah binti Amru. Mereka tiga beradik, Abi Talib, Zubair dan Abdullah. Jadi hadis ni diriwayatkan daripada Sayyidina Ali. Beliau berkata bahawasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah di dalam masjid. Tuan-tuan, bila mendengar perenggan daripada ayat tadi, kita boleh bayangkan bahawa gambaran yang diberikan oleh Sayyidina Ali dalam hadis ni ialah sebuah gambaran yang mana suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama dengan sahabatnya. Di mana Rasulullah dan sahabatnya duduk? Di dalam masjid. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu.
Tiba-tiba dalam keadaan demikian masuklah salah seorang sahabat Nabi yang lain, yang namanya ialah Mus'ab bin Umair, dan tiada di atas badannya kecuali hanya sehelai selendang yang bertampung dengan kulit. Gambaran sahabat yang masuk tadi adalah salah seorang sahabat yang kalau kita tengok karakter yang digambarkan, sahabat yang miskin, sahabat yang fakir, sahabat yang kekurangan. Sebab gambaran yang diberikan tak ada atas badan dia kecuali sehelai selendang yang bertampal dengan kulit. Tetapi sebelum kita membahaskan hal ini, terlebih dahulu kenal atau tidak kita kepada sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair ni. Siapa Mus'ab bin Umair? Dalam sejarah dialah delegasi ataupun duta pertama Nabi. Sebelum hijrah lagi, Nabi dah hantar dia ke Madinah sebagai duta. Kerana sebelum terjadinya hijrah Nabi telah terjadi dua perjanjian di antara sahabat-sahabat di Madinah yang dikepalai oleh As'ad bin Zurarah yang datang pada musim haji ke Madinah, dan rombongan beliau didakwahkan oleh Rasulullah di Mina. Rasulullah mengambil peluang pada penghujung dakwah secara jahar, dakwah secara terang. Rasulullah bukan mendakwahkan Islam kepada penduduk Mekah semata-mata, tetapi Rasulullah nak melebarkan sayap jurang dakwah ini kepada masyarakat yang lebih besar dan luas. Bila tiba musim haji, datangnya manusia-manusia daripada suku-suku, daripada kabilah-kabilah seluruh dunia. Jadi Rasulullah dan sahabatnya pilah ke mana? Ke Mina. Pi kepada golongan ni dakwah. Kalau terima, Alhamdulillah. Mereka tak terima, Nabi tak kata apa. Sampailah Nabi bertemu dengan golongan-golongan yang diketuai oleh As'ad bin Zurarah daripada Yasrib. Mereka masuk Islam di tangan Rasulullah. Dan akhirnya secara ringkas terjadi dua perjanjian sebelum hijrah, perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah yang kedua. Jadi mereka ni minta dengan Nabi, untuk kami bertemu dengan kamu wahai Rasulullah ni kena tunggu tahun depan pula. Maklumlah musim haji setahun sekali. Kalau boleh nak jumpa dengan Nabi hari-hari, nak suruh Nabi cerita pasal Islam, tapi kemampuan itu terhad, ada limit dia. Jadi wahai Rasulullah, boleh atau tidak kamu hantar salah seorang sahabat kamu ikut kami balik ke Madinah. Jadi bila dia balik ke Madinah, dia boleh ajar kami tentang Islam. Kami nak tunggu tanya tentang Islam tahun depan pula lah musim haji. Jadi dia boleh Islamkan saudara-saudara kami di Madinah. Jadi Rasulullah pilih siapa? Inilah lelakinya, Mus'ab bin Umair. Kalau kita tengok rumusan, conclusion, perkataan daripada sejarawan-sejarawan Islam, apa kata mereka kepada Mus'ab bin Umair? Dia adalah seorang lelaki Quraisy daripada kota Mekah yang begitu harum dan subur namanya. Kenapa demikian gelaran diberikan kepada sahabat yang bernama Mus'ab? Mus'ab ini pada awal-awal di kota Mekah, tuan-tuan dan puan-puan, segala sifat dan karakter yang ada pada Mus'ab, kalau ditanyakan hari ini kepada orang-orang lelaki, semua orang lelaki nak. Mus'ab adalah contoh kesempurnaan seorang manusia. Kenapa? Kerana Mus'ab tergolong di dalam lelaki yang tampan, yang segak, paras dia baik. Mus'ab juga adalah anak kepada bangsawan Mekah, bangsawan Quraisy yang hidup bergelimpangan dengan kemewahan dan harta benda. Dia juga sering memakai pakaian yang baik-baik, yang bermutu tinggi. Segala kehendak dia pasti akan ditunaikan oleh kedua ibu bapanya.
Dan dia diminati, digilai oleh wanita-wanita di Mekah. Seolah-olah nama Mus'ab bin Umair meniti pada bibir-bibir gadis di Mekah. Kalau tanya kepada tuan-tuan yang lelaki ni, nak ke tak sifat macam Mus'ab? Jujur. Oh, ke saya seorang je nak? Tuan-tuan tak mau. Handsome, segak, tampan. Orang lelaki nak lah kan? Patu anak orang kaya, hidup mewah, harta banyak, perempuan duk gila-gila, perempuan duk sebut-sebut. Apa yang kita nak, bapak bagi. Apa yang kita nak, mak bagi. Semua orang nak macam tu. Tapi itu kehidupan Mus'ab bin Umair zaman jahiliah dia. Bila terbuka hati Mus'ab bin Umair ni nak memeluk Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Bila dia melihat antara sahabat-sahabat pertama Nabi yang masuk Islam. Kita tahu dalam sejarah yang tak boleh membohongi kita. Paling banyak sahabat yang masuk Islam bukannya golongan elit, bukannya golongan bangsawan, bukannya golongan atasan, golongan sederhana, fakir-fakir miskin. Ada di antara mereka hamba-hamba yang dipunyai oleh tuan-tuan dan majikan-majikan masing-masing. Tengok kes Bilal bin Rabah. Walaupun dia masuk Islam tapi dia ada majikan, dia ada tuan. Yang menyebabkan tuan ni marah bila anak buah dia, kuli dia ikut Nabi Muhammad. Lalu pelbagai bentuk kezaliman, penindasan, penyeksaan telah dilakukan terhadap Bilal. Begitu jugalah dengan kuli-kuli yang lain. Akibat daripada penyeksaan, penindasan dan kezaliman inilah yang membuka mata hati Mus'ab melihat kebenaran. Mus'ab bukan sahaja melihat kepada zahir yang berlaku. Yang zahir berlaku di mata Mus'ab ialah kezaliman, penindasan, penyiksaan, tetapi secara batin apa yang dirasakan oleh Mus'ab yang tidak dirasakan oleh orang lain. Mus'ab merasakan apa yang tak kena dengan agama ni. Agama yang diseru dan didakwahkan oleh Muhammad ni apa sebenarnya sehinggakan orang yang miskin tetap teguh, kejak berpegang. Tuan marah pun aku tak tinggal. Tuan katok pun aku tak tinggal. Tuan jemuk pun aku tak tinggal. Tuan siksa pun aku tak tinggal. Tuan tendang, tuan pukul pun aku tak tinggal. Hebat pegangannya. Dia tu bukan orang kaya pun, orang miskin. Patut kalau agama ni main-main, agama ni lekeh-lekeh, kepercayaan ni main-main dan biasa, orang-orang taraf hamba, fakir dan miskin boleh meninggalkan kalau diseksa macam-macam. Tapi tak tinggal. Hebat pegangan ni, hebat agama ni. Jadi dia makin nak tahu, akhirnya berkat dengan pertolongan seorang sahabat, dia menemui Rasulullah di tempat perjumpaan yang selalu Rasulullah menemui dan mengajar sahabat. Yang agak jauh di samping Bukit Safa, iaitu apa dia? Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Jadi sahabat ni bawa dia jumpa Nabi. Dia duduk dalam majlis, dengar Nabi bagi dakwah, dengar Nabi cerita pasal Islam. Dia dengar bilah-bilah perkataan yang keluar daripada mulut Nabi disulami dengan ayat-ayat yang pernah turun pada Nabi. Hati dia terkesan. Hati dia rasa ada kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dengan ringkasnya apa berlaku? Dia mengucapkan 2 kalimah syahadah.